Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi malam ni adalah malam untuk Abang cerita kisah-kisah seram yang disampaikan orang lah, melalui call lah, melalui email. Tapi malam ni Abang dapat cerita melalui call daripada laki bini, sepasang suami isteri lah. Pengalaman dia dengan anak-anak dia. Sepanjang Abang perbualan dengan dia tu, Abang tak banyak interrupt tau, tak banyak mencelah. Abang banyak celah tu macam tu, gila seram gila macam tu lah celah. Jadi korang mesti macam nak tahu cerita apa kan. Ni antara cerita yang abang stres tau dapat, sebabnya abang okey kalau cerita tu abang dapat dah berlaku, tapi abang akan jadi stres kalau cerita tu masih berlaku, masih berjalan. Macam yang hari tu kan, Desa Penternak Saka kan, yang masih lagi berjalan sampai sekarang. Yang ini pun sama, masih lagi berjalan sampai sekarang. Tapi dia tak adalah seram sangat kisah kali ni, tapi lebih kepada perkongsian pengalaman diorang laki bini dengan anak-anak dia. Jadi kalau kau nak tahu cerita pada mula sampai habis, abang bahagikan kepada 3 bahagian supaya senang nak faham kan. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan ni pengalaman yang sebenar yang dialami oleh sepasang suami isteri. Abang panggil akak dengan abang lah. Okey, dalam bahagian pertama ni abang nak cerita tentang kisah hidup macam mana benda ni bermula tau. Benda ni berlaku pada tahun 2004. Ada sepasang suami isteri ni berkahwin dan akhirnya si isteri pun mengandung. Jadi si suami ni, satu keluarga ni sebenarnya tinggal dekat Ceras. Jadi bila dia tahu si isteri ni mengandung, dia hantarlah ke isterinya balik kampung dekat Kelantan, dekat Pasir Mas, Kelantan. Jadi berjalanlah diorang daripada Ceras ke Kelantan. Jadi si isteri ni pun berpantanglah dekat rumah dekat Kelantan, rumah mak ayah dia. Tak ada apa-apa berlaku. Cukup 1 bulan pantang, si isteri pun telefonlah si suami, mintalah dijemput sebab dah cukup lah tempoh pantang 40 hari tu kan, sebulan lebih macam tu. Jadi si suami pun pergilah balik ke rumah mak mentua dengan bapa mentuanya dekat Pasir Mas, dan jemputlah bini dengan anak dia yang baru lahir tu. Anak dia yang pertama perempuan, anak dia lahir lah. Lepas tu bergeraklah si suami isteri ni daripada daripada Pasir Mas ke Ceras. Waktu tu malam. Dalam perjalanan tu, diorang singgah dekat Merapoh untuk semayang maghrib waktu tu. Jadi bila lepas singgah semayang maghrib kat situ, teruskan perjalanan daripada Merapoh nak ke Ceras lah. Tapi selepas daripada Merapoh nak ke Ceras tu, si baby ni asyik menangis saja. Dan menangis dia bukan menangis-nangis biasa, tapi menangis yang keras lah. Ikut cerita dia orang ni, menangis yang keras, yang macam nampak sesuatu. Lepas tu matanya meliar, baby, tapi matanya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Jadi si sepasang suami isteri ni jadi risau, takut kenapa dengan anak dia orang ni. Jadi sepanjang perjalanan tu hatinya tak tenteram. Sampailah ke Ceras, sampailah ke rumah dia orang. Dia orang ingat benda ni dah tamat, dah tak ada apa-apa lah. Masuklah ke dalam rumah, bawa barang semua. Jadi si isteri dengan si suami ni pun dodoikanlah anak dekat dalam bilik dia orang. Tapi anak ni makin hari makin teruk dia menangis. Jadi daripada siang tadi dah sampai ke malam, dan malam tu tak boleh tidur. Anak menangis. Jadi diorang ni tidurlah, daripada tidur bilik tidur diorang ni, mungkinlah dalam bilik tidur tu katanya baby tak sesuai kan. Jadi dia bawa lah baby dia, suami isteri ni tidur dekat bilik yang lain. Mujur dekat rumah tu ada lebih daripada 1 bilik. Jadi dia tidurlah dekat rumah lain. Tidur dekat bilik yang baru pun tak jalan. Anak dia tetap menangis. Si baby ni tetap menangis. Kenapa pula ni, dia kata. Jadi daripada bilik yang pertama dah pindah ke bilik kedua. Lepas tu pindah ke bilik ketiga. Macam tu juga anak dia menangis. Tak boleh tidur malam si laki bini ni. Okey, daripada bilik kedua, bila dah bincang-bincang, mungkin bilik tu sempit atau panas ke apa ke, pindah kat ruang tamu. Bila pindah kat ruang tamu, pasang kipas kuat-kuat lah, seadanya lah, pasang kipas kuat seadanya tu.
Jadi dah pasang kipas, anak dia tak berhenti juga nangis. Sama menangis macam tadi, menjerit-jerit. Senyap sekejap, nangis lagi. Senyap sekejap, nangis lagi. Dah dibagi susu, dipopok, tak jalan. Yang si mak dengan ayah ni dah jadi stres dah. Pening kepala. Apa benda sebenarnya anak ni? Tapi diorang perasan, benda ni berlaku selepas diorang pergi daripada hentian merapuh. Daripada hentian merapuh dulu pergi, memang anak dia jadi melalak-melalak macam ni. Kalau kita jadi mak ayah jadi stres kan. Lagi-lagi kalau mak akan jadi macam, kenapa anak aku jadi macam ni? Lepas tu si suami cakap, mungkin ada yang ikut daripada merapuh tu tak? Kata. Bila si isteri ni dengar apa yang suami dia cakap, hati dia lagi terbakar, lagi sakit hati. Benda tu ke yang menyebabkan anak dia melalak-melalak ni. Ibu kan, dia tak boleh tengok anak dia macam tu. Dia pun bangun. Masa tu kat ruang tamu dia pun bangun. Hoi, dia kata, siapa yang dengki anak aku? Bangun. Keluarkan diri. Muncul kau. Dia cakap macam tu kuat-kuat. Tengah malam, dia kata cerita tu, dia buat tu masa tu lebih kurang pukul 1 ke pukul 2. Keluar kau. Aku nak tengok siapa yang dengki anak aku. Kau jangan dengki anak aku lagi. Dia cakap macam tu. Korang tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu benda muncul. Abang tak payah nak describe. Korang boleh bayangkan. Baju putih, rambut panjang. Tapi bukan muncul depan-depan tau. Dekat dalam ruang tamu tu, dia ada satu cermin dekat sudut. Dia muncul dalam cermin tu. Memang nampak jelas. Bila dah muncul macam tu, si suami isteri jadi tergamam. Lagilah si isteri tergamam. Bila dah nampak macam tu, tapi dia punya semangat keibuan, dia boleh tunjuk, engkau yang dengki anak aku kan? Bila dia cakap macam tu, si suami macam, dah bini aku dah kena rasuk, kenapa? Dah dalam cermin tu ada benda. Si laki isteri nampak tu, anak makin menangis, makin menjerit-jerit. Jadi si suami capai tangan bini dia, capai kunci kereta, dia heret bini dia, dia dokong anak dia ni, semangat sebagai seorang ayah lah, semangat suami sebagai seorang ayah, dia dokong anak dia, dia terus buka pintu rumah, masuk dalam kereta, hidupkan kereta, duduk dalam kereta. Waktu tu baby dah menangis, dah kurang sikit, tapi waktu tu barulah si emak rasa macam hatinya tersentuh lah, mungkin dia rasa sayu tengok anak dia akhirnya boleh lelap lah, boleh tidur. Lepas tu si suami tanya, awak nampak tak tadi? Lepas tu si bini cakap, nampak. Si isteri kata dia nampak. Jadi rupanya memang itulah yang mengganggu anak dia. Selama daripada merapuh sampai ke rumah, rupanya ada yang mengikut. Mungkin benda tu liar ke atau macam tu lah kan. Abang, perasaan abang mungkin rasa itu adalah benda-benda liar, bukan benda-benda yang dibela lah. Bukan saka-saka ni adalah benda liar. Jadi bila dia orang duduk dalam kereta tu, anak dia pun boleh tidur. Dibuka lah enjin kereta. Jadi si suami isteri ni berkorban lah untuk anak. Tak apalah, dia orang tak boleh tidur kat katil, tak apa, asalkan anak kesayangan dia orang boleh tidur. Apa yang korang agak boleh tidur sampai pagi? Salah. Boleh bertahan setengah jam je. Lepas tu anak tu melalak balik. Melalak sekuat-kuatnya sampaikan si isteri ni, si suami isteri ni boleh agak benda tu ikut daripada dalam rumah sampai ke kereta. Si suami dah tak fikir panjang, terus start enjin kereta, terus pergi daripada rumah tu, jalan menuju ke rumah mak bapak dia, mak bapak si suami lah. Sampai kat rumah mak bapak si suami isteri ni ceritalah apa yang berlaku. Mengucap panjang mak bapak dia, dan bawalah cucunya tidur dekat rumah. Akhirnya si cucu dengan suami isteri tu pun boleh tidurlah rumah atuk dia kan. Mungkin jarak tu jauh dan benda tu tak boleh nak ikut ke apa ke, ataupun benda tu memang tak nak ikut lah, dengan kata lain tak nak ikut. Jadi baby tu bolehlah bertenang sikit kan. Tapi malam tu je bertenang. Selepas tu, walaupun si suami isteri ni pergi tidur dekat hotel Waimah pun, benda tu ikut. Dan baby tu melalak-lalak sampai si suami isteri ni terpaksa bawa pergi klinik, nak bagi apa benda, ubat ke apa benda, untuk bagikan si baby ni bertenang. Tapi tak boleh juga, si baby ni menangis. Kan kejap lelap, kan kejap nangis lagi. Tak ada, kata mengikut apa yang suami isteri ni cerita pada 2004 ni kan, diorang jadi keadaan macam tu
3 bulan tu. Selama 3 bulan anak dia melalak-lalak. Tapi tak nampak kemunculan lagi lah. Itulah sekali yang malam tu dia muncul dekat dalam cermin. Itu sekali. Dan anak dia melalak-lalak dah tak boleh jadi. Dia bincang dengan laki bini dia, macam mana ni? Macam mana kita nak buat ni? Jadi lepas dah bincang dengan mak bapak dia, yang mak bapak si suami kan, diorang pun berpakat lah, apa kata kita telefon mak ayah awak dekat Pasir Mas Kelantan, kita tanya. Orang-orang Kelantan selalunya banyak orang alim-alim. Kita semua tahu kan, Kelantan dulu digelar Serambi Mekah. Jadi banyak orang-orang agama. Jadi lepas si suami isteri ni berpakat, diorang telefon lah ayah mertua lah, mak mertua, iaitu mak bapak kepada si isteri ni. Telefon, dia kata bawa sinilah, kita jumpa dengan banyak orang-orang imam-imam kat sini yang bagus-bagus kan, kita berubat dekat sini. Jadi keesokan harinya, selepas 3 bulan keesokan harinya si suami isteri ni pun bergerak ke Kelantan daripada Ceras nak pergi ke Pasir Mas lah. Dalam perjalanan tu diorang bergerak malam tu, jadi sampai dekat hentian Merapuh, dia kata waktu tu pukul 8 pagi, diorang berhenti sembahyang subuh, dan waktu tu mata diorang dah tak boleh nak larat lagi nak buka, dah ngantuk sangat, dia kata. Dah terlalu ngantuk sangat. Jadi diorang berhenti dekat situ, diorang plan nak tidur sekali, nak lelap-lelap sekejap lah kan. Dan dia perasan pada waktu tu bukan hari Minggu, dan tak banyak kereta, tak banyak bas. Selalunya dekat kawasan hentian Merapu, ikut ceritanya, memang banyak bas ataupun banyak kenderaan macam itulah, banyak kereta, bas. Tapi pada hari tu memang tak banyak kereta dengan bas semua. Jadi diorang pun bolehlah relax sekejap, tidur. Tapi hilang suara abang. Tapi tengah si suami isteri tidur, perasannya si isteri dalam mimpi datang 3 orang perempuan pakai telekung labuh, datang daripada jalan seberang. Dalam mimpi tu, dia perasan dalam mimpi tu, dia nampak ada 3 orang perempuan berjalan pakai telekung labuh warna putih, melintas jalan pergi ke kereta diorang. Lepas tu gendang kereta diorang tu, dia ketuk kuat. Dek, pergi dek daripada sini, jangan datang sini, pergi, bahaya. Ini kau ada bawa baby ni, pergi daripada sini. Bila dah banyak kali tu, tiba-tiba si isteri terbangun, pandang kiri pandang kanan. Tadi rasa macam ada orang yang ketuk tingkap dan pesan suruh pergi. Dia kejut laki dia. Dia kejut, bang, bangun bang. Pergi daripada sini, saya dapat mimpi. Ada 3 orang suruh kita pergi daripada sini. Yang si suami ni memang tak fikir panjang, takut ada apa-apa yang tak senonoh, yang buruk berlaku. Dia start enjin kereta, dia terus pergi ke Pasir Mas Kelantan. Dan bila sampai dekat Pasir Mas, dia orang berjumpa dengan beberapa orang ustaz, dan hasil kesimpulan daripada perubatan tu, ustaz-ustaz ni menyimpulkan yang baby ni dah diusik. Dengan kata lain, baby ni akan mendapat satu kelebihan. Satu kelebihan yang baby lain tak akan dapat. Tapi yang imam-imam ni, yang ustaz-ustaz ni tak dapat nak beritahu apa kelebihannya, sebab belum terjadi lagi kan. Jadi dia kata bawa balik rumah baby ni, didik dia elok-elok. Satu hari nanti dia akan tunjukkan dia punya kelebihan yang kita orang pun tak tahu apa lagi. Tapi budak ni dipanggil budak yang ada keistimewaan. Okey, itu adalah bahagian pertama cerita ni. Okey, kita masuk ke bahagian yang kedua. Apa yang terjadi selepas budak tu dah balik KL kan dengan mak ayah dia. Okey, lepas diorang balik ke Ceras, Alhamdulillah budak tu dah tak menangis lagi, dan mungkin sebab dia dah tak nampak benda tu lagi, dan membesarlah budak tu dengan baik, dan mak ayah dia pun membesarkanlah dengan baik. Tapi nak dijadikan cerita, pada umur budak ni 4 tahun, pada satu hari tengah mak dia masak-masak, tiba-tiba dia dengar anak dia bercakap dekat ruang tamu sambil main anak patung. Mak dia pun jengah, anak dia cakap dengan siapa? Okey, bila dia jengah, tengok senyap je, anak dia main je macam biasa. Tapi lepas dia sambung masak, dia dengar anak dia bercakap. Last-last dia tak puas hati, dia intai. Betul, memang anak dia bercakap seorang-seorang. Anak dia macam bercakap dengan 2-3 orang, bukan dengan seorang. Dia macam ada 2-3 orang kawan yang tak nampak.
Lepas tu mak dia pun siapkan masak, dia dah berderau dah waktu tu. Dia pergi dekat anak dia, dia tanya, Mimi, panggil anak tu Mimi lah, ni nama sebenar. Mimi cakap dengan siapa? Dengan pelat-pelat waktu tu dia cakap, Mimi cakap dengan kawan-kawan Mimi. Kawan-kawan Mimi ramai mama, diorang main dengan Mimi. Lepas tu marahlah si mak ni, mana ada kawan ni, tak ada orang ni, Mimi dengan mama aje, tak ada orang lain. Tapi disebabkan macam tu, si Mimi tu menangislah mak dia marah dia kan. Dan sejak daripada peristiwa tu, setiap kali Mimi cakap sorang-sorang, si emak tadi ni, si ibu tadi ni memang marah. Jangan diikut-ikutkan. Tak payah cakap dengan orang lain. Tak ada orang lain dalam rumah ni. Selepas tu, bila abang berborak dalam telefon tu kan, kakak tu cakap, si isteri lah, si kakak, abang panggil kakak. Dia kata, akak menyesal sebenarnya masa kecil tu akak banyak marah dia. Akak tak percaya sebenarnya dia bercakap dengan seseorang. Okey, itu selingan kena sambung. Dah bercakap. Keadaan makin teruk bila satu hari tengah si emak ni mandi, ayahnya dekat ruang tamu lah. Emak dia mandi dekat dalam bilik air. Dah habis mandi, emak dia keluar, dia tengok anak dia melompat-lompat atas katil. Melompat-lompat, tapi yang ngerinya, kalau melompat dekat katil tu satu je kan lompatan kan. Tapi yang peliknya ada bekas-bekas lompatan macam 3-4 orang budak. Masa tu mak dia macam meremang jugalah. Apa hal ni? Lepas tu dia berhentikan si Mimi. Mimi, jangan melompat-lompat atas katil. Kenapa melompat-lompat atas katil? Mama, Mimi bukan melompat atas katil seorang. Ini semua kawan-kawan Mimi. Kita orang main sama-sama. Dah tak puas hati, si emak ni ambil tangan Mimi ni, heret Mimi ni pergi jumpa bapak dia, beritahu kat bapak dia apa yang berlaku. Jadi bapak dia si Mimi ceritalah kat bapak dia ni, yang dia main dengan kawan-kawan dia, bukan sehari dua, dia kenal dah lama dah, dia kenal, dia kata dia main dengan kawan dia dah lama. Tak lama tu, lepas dah berbincang-bincang, waktu tu petang lebih kurang pukul 6, tiba-tiba Mimi jengah kat luar. Dia cakap, tu mak ayah korang dah sampai tu. Yang si laki bini dia tengok satu sama lain lah. Siapa pula yang anak dia tengok ni? Lepas tu dia bukakan pintu. Lepas tu olok-olok macam ada benda keluar lah. Tapi tak nampak. Yang laki bini ni tak nampak. Lepas tu dia bilang bye-bye. Nanti datang lagi tau besok. Macam tu. Kalau korang jadi mak ayah jadi macam mana? Risau kan anak jadi macam tu kan? Ya Allah, kalau anak abang pun, abang tak ada anak. Kalau anak buah abang pun jadi macam tu, abang rasa macam, aku ruqyah kat situ kat ni. Terus baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, segala Al-Baqarah abang baca. Tapi itu tak terjadilah pada suami isteri tu. Dia rasa macam, dia orang bertenang sebab dia orang rasa mungkin anak dia ni main-main atau hayalan. Tapi si bapak ni sempatlah bergurau, Mimi, macam mana rupa ayah dengan mak kawan-kawan Mimi tu? Dia kata, ramai ayah. Yang ada tu ayah dia kepalanya terbakar. Ada tu ayah dia sebelah muka dia warna hitam, terbakar juga. Meremang juga ayah dia punya bulu roma dengan mak dia punya bulu roma, meremang juga bila anak dia cakap macam tu, Mimi cakap macam tu kan. Lepas tu mak dia pula, mak dia memang semuanya rambut panjang, tak nampak muka, tutup dengan rambut mukanya. Tapi dia orang baik-baik, dia orang lambai Mimi. Kalau abang nak buat abang macam tu, mau petang tu juga abang pergi Darushifa minta air tawar. Tapi itu yang terjadi dekat suami isteri tu. Okey, dilanjutkan cerita. Pada satu hari, anak dia nak pilih CD. Dia kata dia nak tengok CD cerita Cinderella. Kata silap abang cerita Cinderella. Lepas tu mak dia cakap, pergilah ambil CD Cinderella tu. Padahal CD Cinderella tu tak ada cover tau. Kalau tengok dekat permukaan CD pun kosong macam tu aja. Memang boleh kata cetak rompak lah kan. Beli cetak rompak pada waktu tu memang banyak CD cetak rompak. Tapi yang peliknya, Mimi boleh pilih CD yang betul tanpa dia tengok pada cover ataupun test dulu. Dia boleh pilih yang betul. Kalau diorang ni satu keluarga main teka-teka, Mimi akan dapat teka benda tu betul.
Jadi malam tu suami isteri ni berbincang lah. Rupanya ini adalah kelebihan yang anak dia dapat. Yang dulu masa baby kan 2004 hari tu kan. 2004 dulu yang kata imam-imam tu anak dia dapat kelebihan. Rupanya inilah. Iaitu anak dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Dan anak dia boleh teka apa benda yang orang lain tak dapat teka. Yang orang lain tak tahu. Seolah-olah hijab anak dia terbuka. Okey, dilanjutkan cerita. Mimi naik umur 5 tahun. Hantarlah mak bapak ni pergi tadika. Belum pun masuk tadika, si Mimi dah melalak-lalak. Dia kata dekat depan tadika tu ada nenek tua. Lepas tu dekat dalam tandas tu ada nenek tua juga. Tak jadilah hantar tadika. Biar je, tak apalah. Didiklah. Time dia nak pergi, dihantar. Waktu dia tak nak pergi, tak payah paksa-paksa lah, dia kata. Jadi selepas tu lanjutlah Mimi darjah 1. Bila Mimi darjah 1, banyak sangat peristiwa yang diorang ni terpaksa jemput Mimi awal. Baru hantar 10 minit dah kata jemput Mimi. Sebab pihak sekolah telefon. Dijumpai Mimi dalam tandas menangis-nangis. Dijumpai Mimi bawah tangga dengan bibirnya pecah. Dijumpai Mimi tak nak masuk kelas, melalak-lalak depan kelas. Tapi setiap kali cikgu tanya, Mimi akan jawab, ada orang, ada perempuan, ada hantu, ada abang tak boleh nak cakap sekarang ni pukul 12 tu 12.40 orang tak boleh cakap gitu-gitu je lah, korang faham je lah kan. Dia kata ada macam-macam, bawah tangga ada. Jadi si suami isteri ni pun stres jugalah sebab setiap kali dia orang bekerja laki bini, hantar anak, lepas tu ingat nak jemput lah kan. Kalau dah habis sekolah tak boleh. Tak sampai pun 10 minit dah kena jemput anak dia balik dah. Sebab Mimi tak tahan. Mimi kata dekat sekolah tu terlalu banyak benda-benda macam tu. Sampai kan akhirnya suami isteri ni buat keputusan pindahkan Mimi ke sekolah lain. Tapi Alhamdulillah sekolah yang baru tu okey. Ni semua kat kawasan Ceras ni. Kawasan Ceras ni. Sekolah baru tu okey. Tak ada apa-apa berlaku. Alhamdulillah. Jadi teruskanlah kehidupan dan Mimi pun teruslah membesar. Tapi masalahnya semakin Mimi membesar, semakin banyak dia boleh nampak dan semakin besarlah hijab dia terbuka. Okey. Dan ada satu lagi cerita. Setiap kali semenjak kes yang Mimi pertama kali dibawa balik daripada Pasemah Kelantan tu, waktu dia lahir sehingga kat Merapoh tu kan. Sejak daripada tu, si jiran-jiran ni, ada 3-4 orang jiran ni perasan yang rumah suami isteri ni ada seorang perempuan. Dia tolong sidai baju, tolong angkat baju. Bila Mimi dah besar pun jiran-jiran ni masih lagi nampak. Walaupun Mimi waktu tu dah darjah 1, yang jiran-jiran ni nampak yang ada orang sidai baju, angkat baju, sapu-sapu halaman. Dan satu hari, nak jadi cerita lah kan, satu hari jiran-jiran ni ramai-ramai pakat-pakat pergi tanya dekat si ibu ni lah, si emak ni lah, mak kepada Mimi ni. Dia kata, tanyalah, Kak, akak ambil orang kerja, rajin orang kerja akak. Oh, sidai baju, malam sidai baju, siang sidai baju, angkat baju, tengah-tengah maghrib nyapu laman. Itu tergamam si akak tu. Sebabnya dia tak pernah ambil orang gaji. Tapi jiran-jiran dia nampak ada seorang perempuan yang rajin kemas rumah tu. Sidai baju, sapu halaman. Siapa perempuan tu? Jadi suami isteri ni berkesimpulan sebenarnya benda tu tak pergi. Yang daripada Mimi kecil tu, dia tak pergi. Dia ada berdampingan dengan Mimi. Tapi kenapa Mimi tak nangis? Sebab wajahnya dah ditukarkan. Maksudnya dia dah bukan dalam bentuk yang creepy mipi tu, tak ada. Yang tak payah abang cakap lah kan. Ada tak ada dalam bentuk tu lagi. Dan memang dalam bentuk manusia. Tapi itu yang jiran-jiran nampak. Okey, itu adalah kesudahan untuk part yang kedua. Maaf cerita kali ni agak panjang sebab memang abang dapat cerita ni pun 2 jam abang berborak. Panjang sebab kisahnya ada part 1 tadi kan waktu Mimi baby, part 2 waktu Mimi membesar dekat pergi sekolah apa jadi. Sekarang ni adalah part yang ketiga, apa yang terjadi dekat Mimi sekarang. Sekarang ni tahun ni 2021, umur Mimi 17 tahun.
Jadi Mimi dah besar. Jadi abang sempatlah berborak dengan Mimi dalam telefon. Mimi cerita semenjak dia kecil, dia 5 tahun dia dah boleh nampak benda-benda ni. Lepas tu abang tanya dengan dia macam mana nak tahu kalau benda ni datang benda yang baik ataupun benda ni datang bukan benda yang baik. Dia kata bangsa ada dua bangsa. Satu bangsa yang baik, satu bangsa yang tak baik lah. Kalau bangsa yang baik tu kita boleh tahu sebab dia tu berzikir. Dia ada sebut selawat-selawatnya. Yang tak baik tu datang dalam keadaan yang hodoh, dalam keadaan yang berbau. Kalau yang baik tu datang wangi lah kan, dia kata. Tapi dia tak semudah-mudahnya untuk datang, dia kata. Kalau Mimi tergerak hati nak tengok, baru dia akan datang. Dan yang tak bestnya Mimi kata bila dia datang tu waktu Mimi nak tidur dalam bilik, tiba-tiba Mimi tergerak hati. Time-time tu lah dia muncul. Time tu memang takut lah Mimi kata, tapi dah kurang lah sebab boleh kata setiap hari dia akan berjumpa dengan bermacam-macam bentuk, bermacam-macam budaya dan rupa bentuk dan apalah segalanya, bermacam-macam benda. Jadi dia dah tak berapa nak takut. Jadi nak jadikan cerita, disebabkan Mimi ni dah pandai kontrol dan dia dah boleh tengok, adalah sekali tu satu keluarga ni pergi bercuti ke Melaka. Jadi dekat Melaka tu adalah anak orang bilik sebelah menangis. Jadi Mimi cakap, Mimi macam boleh nampak kan, Mimi kata budak tu nangis bukan sebarang nangis, dia nangis ada yang dengki kata. Lepas tu si Mimi pun ketuklah pintu, pergi bilik sebelah, dia cakap, dia terus, pakcik dengan makcik boleh tak izinkan saya bercakap sekejap. Lepas tu pakcik makcik tu kata, boleh, anak makcik dengan pakcik ni nangis je. Terus Mimi cakap, dia katalah, korang janganlah pergi datang sini, kesianlah baby tu, pergilah main tempat lain, kesian baby tu. Tak lama lepas tu baby tu terus senyap, terus boleh tidur. Si lelaki bini dia macam, gila budak ni Messi sen ke apa ni, hebat gila. Kalau abang pun abang minta tolong kan, macam tu. Jadi itulah adalah bentuk pertolongan yang Mimi boleh bagi pada orang-orang yang mohon pertolongan pada dia. Sebab dia kata dia bukan bomoh, dia bukan apa-apa pun, dia bukan apa, dia cuma boleh nampak dan dia boleh komunikasi dengan benda, dia boleh bercakap dengan benda tu. Dia kata benda tu macam makhluk macam kita juga, makhluk Allah juga kan, cuma dia berada di alam lain dan Mimi boleh nampak dia je lah. Lepas tu ada satu peristiwa tu, diorang pergi dekat Jasko Ceras, dia nampak lah ada seorang pakcik tu, bukan orang gila, pakcik tu okey, baik, normal, cuma pakcik tu cakap sorang-sorang. Lepas tu si ayah Mimi tanya, Mimi, pakcik tu cakap sorang-sorang ke? Pakcik tu cakap sorang-sorang, tapi bukan sorang-sorang ayah. Pakcik tu bercakap dengan seorang perempuan depan dia pakai kebaya, kata, macam orang zaman dulu. Lepas tu bila habis Mimi cakap tu, sebab Mimi masa cakap tu dia pandang pada orang tu kan, lepas habis Mimi cakap tu, tiba-tiba pakcik tu toleh ke arah dia dan pakcik tu lambai. Seolah-olah pakcik tu tahu yang Mimi tengah bercakap pasal dia. Itulah. Jadi itu adalah kelebihan Mimi yang Mimi dapat disebabkan peristiwa dekat Merapoh tu hari tu. Jadi abang berborak-borak dengan Mimi, Mimi kata dia dah jumpa dengan beberapa orang ustaz termasuk dekat Darul Syifa dan dia nak tutup sebenarnya hijab dia, tapi kebanyakan ustaz cakap ini adalah kelebihan yang Mimi dapat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan. Jadi gunakan sebaiknya, tak perlulah tutup. Sebenarnya cerita ni abang dah dengar masa abang kecil-kecil dulu. Daripada arwah tok abang cakap dulu dekat kampung kita orang ada seorang nenek yang ada kelebihan macam Mimi. Dia boleh nampak dan dia selalu tolong orang-orang yang sesat dalam hutan. Kan kalau yang sesat dalam hutan tu dia akan tolong dan dia akan tarik keluar sebab dia boleh bercakap dengan orang di alam sebelah. Okay, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Sebenarnya ceritanya panjang, cuma abang pendek-pendekkan, abang bagi pada 3. Dan video kali ni mungkin lebih daripada 30 minit. Abang harap, abang minta maaf kalau terlalu panjang. Dia tak ada cerita seram sangat, tapi ini adalah pengalaman keluarga ni. Dan diorang sebenarnya tak kisah kalau abang nak sebut nama sebenar. Mimi tu abang tak tahu nama sebenar apa, tapi abang panggil dia Mimi, dan orang yang cerita ni pada abang bernama Abang Zamani atau Encik Zamani. Terima kasih kepada Encik Zamani, Abang Zamani dan kakak dan Mimi sebab ceritakan pengalaman kalian semua pada abang untuk abang kongsikan pada kita. Tapi
itulah cakap kelebihan yang Allah nak bagi kan bermacam-macam kan, dia kata bermacam-macam, dan abang harap Mimi akan gunakan kelebihan ni sebaik mungkin. Kalau abang kan macam waktu jawab SPM kan, apa minta tolong kot. Jepun orang sebelah tu apa dia? Tak ada. Macam jahat pula bunyi je. Okey. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.